Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir menonton Hey Shadows Channel. Shadows doakan korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Sebelum tu, Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe ke Hey Shadows Channel. Sebab apa? Tanpa sedar, Alhamdulillah, Hey Shadows dah masuk 4,000 subscribers, gang. Alright, so kejayaan ini takkan terjadi tanpa sokongan korang dan juga berkat doa korang pada Hey Shadows Channel. So next target apa lagi? 5,000 subscribers pula lah kan. Itulah target Shadows untuk tahun ini, insya-Allah. Alright, kepada semua geng bayang semua, kisah pada hari ini yang Shadows nak kongsikan dengan korang, satu pengalaman seram yang dialami oleh Aisyah yang ternampak penampakan wanita hijau atau lebih dikenali sebagai Green Lady, dan juga penampakan wanita misteri di kamar mandi semasa belajar di sebuah sekolah menengah berasrama penuh. So aku minta maaf, aku telah diberi amaran untuk tidak memberitahu nama sekolah tersebut. Tapi kalau ada di antara korang yang tahu Green Lady ni, korang mesti dah tahu dah sekolah mana ni kan. So kalau korang dah tahu, jangan beritahu siapa-siapa lah. Alright, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go. Aku nampak punya excited aku nak kongsikan kisah pada hari ini sampai aku lupa nak nyala api dekat belakang. Dan maklumlah, gasolin ataupun minyak tanah zaman sekarang ni mahal. So aku lupa nak beli tadi. So pergilah beli kejap, nyalalah api ni. Marah dia. Maklumlah api tenakan kan. So sedih sikit. So ni aku dapat nyalakan api. Sekarang kita boleh sambung kisah kita pada hari ini. So Aisyah ni boleh dikatakan seorang pelajar cemerlang waktu zaman sekolah rendahnya, sehingga dia terpilih untuk melanjutkan pelajarannya di sebuah sekolah berasrama penuh yang terkenal di Penang. Semestinya kedua ibu bapa si Aisyah ni bangga yang anak mereka terpilih untuk masuk ke sekolah tersebut. Maklumlah, sekolah orang pandai lah kan. So si Aisyah ni disebabkan terlalu pandai, dia ni ada isu sikit bila bab berkawan. So dengan kata lain, dia ni skema lah ceritanya. Dan disebabkan Aisyah ni jenis yang pendiam, suka buat hal dia, bila terpilih masuk sekolah asrama ni, kalau tak bergaul, leceh mat. Alright, sebab bila ke asrama ni, kau bukan berada dengan keluarga korang. Student ke asrama tu lah keluarga baru korang dekat tempat tersebut. So dalam bulan pertama Aisyah di sekolah tu, memang sesuatu yang sukar buat Aisyah. Namun perlahan demi perlahan Aisyah cuba untuk ubah sikap dia untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Aisyah mula bergaul, dan boleh dikatakan satu benda yang positif lah untuk Aisyah. Selain bijak, sekarang ni dia belajar untuk berkomunikasi selain daripada buku. Tak adalah anti-sosial. Okey, berbalik kepada kisah kita. Time tu, waktu petang jam tu, diorang dapat masa, orang kata free time lah kan. So Aisyah bersama rakan-rakannya lepaklah dekat kantin sekolah sambil minum petang, makan kuih, semua benda tu lah. And time tu lah diorang dapat lepas stres dengan meluahkan segala tekanan yang dipendam. So rakan-rakan Aisyah ni sukalah sembang pasal benda-benda yang berkaitan dengan hantu atau benda-benda yang mistik lah. So Kira yang merupakan salah seorang kawan si Aisyah ni, kongsilah dengan diorang kisah seram yang terdapat di sekolah asrama tersebut. Dan sepanjang Aisyah berada di sekolah tu, inilah kali pertama dia dapat tahu tentang kisah-kisah seram yang terdapat di sekolah tu. So antara semua kisah yang dikongsikan oleh Kira, Aisyah tertarik dengan dua jenis hantu yang dikatakan agak famous di sekolah tu. Seko ni dikenali sebagai Green Lady, dan satu lagi hantu yang selalu lepak dekat bilik mandi wanita sambil membasuh rambut, semua benda tu lah. Ya ke hantu? Tak tahu orang nak skodeng, naughty bugger. So Aisyah pun tanyalah dekat si Kira, "Weh, mana hang tahu pasal cerita-cerita ni? Seriau aku dengar." So Kira pun balas, "Ini semua senior kita lah abang kat aku. Hampa kenal tak boyfriend aku? Alamak handsome, muka macam Hey Shadows. Tiba, dia lah abang kat aku. Kata dulu ramai kes-kes orang nampak Green Lady ni." Dan Aisyah pun balas, "Lah, hang ada boyfriend punya? Gatai no? Report kat warden baru tahu." So selepas semua sembang-sembang semua benda tu, diorang ni semua ingat yang si Aisyah ni main-main lah nak report kat warden semua bagai.
Rupa-rupanya dia betul-betul pergi report Han nak betul perangai. Dan sebab Aisyah ni jenis yang lurus, ikut peraturan. Kalau hitam itu hitam, kalau putih itu putih. Tak ada grey ke pelangi ke, tu semua tak ada. So disebabkan itu si Aisyah yang tadi dah elok dah buat kawan semua benda tu, dah start dipulaukan. So bagi Aisyah, benda tu semua dia tak kisah pun ada member ke tak ada member ke. Sebab apa? Matlamat dia nak tamat belajar, jadi student cemerlang dan semua benda tu lah. Poyo. So pada suatu hari ni, time tu diorang semua dah bersurai untuk pergi ke kelas, dan Aisyah pun on the way pergi kelas. And dalam perjalanan pergi kelas ni, Aisyah ni suka tulis sesuatu di dalam jurnal dia. So Aisyah ni dia ada satu jurnal yang dia sentiasa bawa dengan dia, and jurnal ni dia akan tulis apa sahaja yang dilakukan pada hari tersebut. So cakap pasal jurnal, iklan set, ada satu siri seram yang baru disiarkan di Disney Plus Hotstar Malaysia, iaitu Jurnal Risa. Ia merupakan kisah yang diadaptasi dari pengalaman sebenar yang dialami oleh Risa Saraswati dan sepupunya, yang boleh dikatakan Risa mempunyai kelebihan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk dari alam yang lain. Shadow so far dah tengok 2 episod dan tak sabar nak tengok episod ketiga kejap lagi ni. So geng bayang yang mana dah langgan Disney Plus Hotstar, jangan lupa kasih layan. Dan kepada korang yang tak langgan lagi, kasih test dulu, kan ada free trial tu. Korang tengok dan nilailah sendiri kisah tersebut. Alright, so kembali kita kepada kisah Aisyah ni. So dalam jurnal tu, Aisyah ada tulis tentang hantu yang telah dikongsikan oleh Kira. So mengikut kisah dia, hantu Green Lady dan juga wanita misteri yang suka lepak dalam bilik mandi, ada kriteria-kriteria dia kalau nak terserempak dengannya. So dikatakan kalau nak berjumpa dengan Green Lady ni, korang kena jadi pengotor sikit. Sebab apa? Mengikut buah mulut pelajar sekolah tersebut, kalau nak dapat perhatian Green Lady ni, bilik atau dorm korang kena berada dalam keadaan semak. Sebab apa? Green Lady ni dikatakan merupakan seorang cleaner, dan mengikut sejarah, Green Lady ni merupakan isteri kepada seorang pegawai British sebelum Perang Dunia Kedua. Namun apabila Jepun datang ke Malaysia, suami Green Lady ni dipancung dan badan suaminya dibakar oleh pihak Jepun dan kepalanya diberikan kepada isterinya. Dan disebabkan terlalu sedih dengan insiden tersebut, Green Lady itu bersumpah akan balas dendam kepada sesiapa yang jejak kaki di tanah tersebut. Dan lepas tu dia pun membunuh diri. Semasa dia bunuh diri, dia berpakaian hijau, dan sebab itulah dia dinamakan Green Lady, dan sekolah tersebut dibina atas tanah tu. So ada 3 petanda yang Green Lady ni akan munculkan dirinya. Petanda pertama, bilik atau dorm yang korang semakkan bila dibiarkan akan menjadi kemas, dan kalau masih juga kotor, bila tiba waktu malam anda akan dengar tapak kakinya sebanyak 3 kali. Dan ketika itulah Green Lady tersebut akan tunjukkan dirinya dalam keadaan yang sedih sambil memegang kepala suaminya. Manakala wanita misteri yang sentiasa berada di bilik mandi perempuan lah, kalau nak terserempak dengan dia, korang kenalah basuh baju korang pada waktu-waktu yang tertentu, selalunya bila lewat malam lah. Dan pada masa itu anda akan nampak makhluk tersebut. So si Aisyah ni sambil membaca jurnal dia tergelak lah. Sebab apa? Aisyah ni tak percaya semua benda ni. Dia hanya anggap ia sebagai satu cerita yang direkakan untuk menakutkan pelajar-pelajar di situ. Namun apa yang Aisyah tak tahu ialah kisah-kisah tersebut bakal dialami oleh Aisyah. So insiden ni merupakan insiden pertama yang dialami oleh si Aisyah. Dan insiden ni berlaku di mana ia berlaku semasa Aisyah ingin membasuh bajunya. So selalunya pelajar-pelajar di asrama ni adalah masa-masa mereka di mana mereka akan membasuh segala baju mereka lah. Ada yang jenis tunggu sampai hujung minggu pergi ke dobi, dan ada juga yang basuh baju mereka dekat kawasan dorm diorang lah. So selalunya pelajar ni akan membasuh baju mereka sama ada awal pagi sebelum ke kelas ataupun tengah hari, jam tu lepas selesainya kelas lah pada hari itu. So ada satu hari ni di mana cikgu sekolah mereka memberitahu ada satu event yang akan diadakan di sekolah pada hari Jumaat, di mana sekolah si Aisyah ni menjemput seorang pakar motivasi untuk memberi ceramah.
dan cikgu sekolah memberitahu yang budak lelaki pakai baju Melayu manakala budak perempuan pakai baju kurung. So macam biasalah, pelajar sekolah semua tu excited lah kan. Yelah, tak ada kelas, separuh hari layan ceramah, mana tak bestnya. So diorang pun bersiap-siap lah dengan baju-baju diorang, make sure semua kemas on point. So si Aisyah ni time tu dia berada dekat dorm dia, tengah busy study lah time tu. So ex kawan si Aisyah ni, Kira ni, walaupun dah tak beberapa rapat dengan si Aisyah, dia still sanggup lagi untuk mengingatkan si Aisyah untuk siapkan bajunya untuk keesokan hari. So si Aisyah ni hanya membalas, alah kejap lagi aku buat lah, tengah busy ni. So Kira pun cakap, orang lain pun busy juga belajar semua benda tu, tapi tahu budgetkan masa. Namun teguran si Kira ni Aisyah buat tak reti je. Yang dia tahu, dia nak fokus dengan belajar dia. So selepas selesai segala aktiviti mereka pada petang itu, lepas dah selesai makan malam semua benda tu, pelajar pun masuklah ke dorm diorang dan bersiap untuk masuk tidur. So si Aisyah ni pun dah siap-siap nak masuk tidur, dan lalu ketika itu si Kira ni pun tegur si Aisyah, "Weh, baju kau untuk esok dah settle ke belum?" And time tu lah Aisyah baru nak letak kepala dia dekat bantal, dia teringat yang dia tak basuh lagi baju dia. And Aisyah time tu dah menggelabah kan, sebab time tu dah nak pukul 10, dah lewat malam lah cerita dia. Dah satu hal lah. Lalu Aisyah pun tanyalah dekat Kira, kalau boleh teman dia Sat untuk basuh baju. Kira pun cakap, kau tengah hari tadi aku dah ingatkan kau kan, tapi kau layan aku, so nasib kau lah, takkan nak teman kau buat sendiri. So Aisyah time tu dah menyesal lah kan, sebab tak dengar apa yang Kira beritahu dia. So nak tak nak dia kenalah juga basuh baju kurung dia tu. So disebabkan tak nak orang lain di dorm dia tahu yang dia nak keluar basuh baju kurung dia, Aisyah tunggu sampai semua orang dah masuk tidur. So lepas beberapa ketika macam tu, lepas semua dah lena dibuai mimpi, Aisyah pun ambil lah baju kurung dia dan pergi ke kamar mandi untuk basuh baju dia, dengan harapan dia dapatlah pakai baju tu pada keesokan hari. So dalam perjalanan dia ke kamar mandi, kawasan sekeliling asrama sunyi dan tak berapa nak terang lah cerita dia. Hanya adalah beberapa lampu yang dibiarkan buka. And Aisyah time tu rasa risau lah kan, tak pernah lah dia pergi basuh baju time-time macam ni. Seeloknya Aisyah tiba di kamar mandi, Aisyah pun pergilah ke salah satu bilik mandi dan start basuh baju kurung dia. And tengah si Aisyah duk rancak basuh baju dia, tiba-tiba Aisyah terdengar seperti singki di depan dibuka. And Aisyah macam rasa lega lah. Ada juga orang basuh baju lagi, fikir si Aisyah. Dan si Aisyah ni pun jenguklah dekat luar, dan dia nampak seperti ada satu wanita yang sedang membasuh rambutnya di sinki. Aisyah time tu berasa pelik, kalau ia pun nak mandi, mandilah dekat bilik mandi. Apa benda yang kau mandi kat sinki? Dan si Aisyah pun tegurlah, kenapa mandi kat sinki tu? Lalu wanita tersebut membalas, taklah, bukan nak mandi, saja nak basuh rambut. Terasa seperti rambut berminyak. Aisyah lagi pelik lah, tak pernah pula dibawa orang basuh rambut kat sinki. Dah lewat malam lah tu. Aisyah pun malas nak fikir, Aisyah pun sambung membasuh bajunya. So lepas dah selesai basuh semua tu, Aisyah perasan yang wanita tersebut masih tak settle lagi basuh rambut dia. Aisyah dalam perjalanan keluar daripada kamar mandi tu, pergilah dekat wanita tu yang disangkakan student sambil cakap, lama betul basuh rambut, teruk sangat minyak kat rambut tu. Namun wanita tersebut hanya gelak sahaja, dan wanita tersebut tanya si Aisyah, kenapa basuh baju lewat malam? So Aisyah pun bagi tahulah kenapa dia basuh baju semua tu. Dan aku lupa nak bagi tahu korang, sepanjang wanita tu membasuh rambut, Aisyah tak dapat lihat raut wajah wanita tersebut, sebab rambut wanita tu menutupi muka dia tau. And yang wanita tu tengah membasuh rambut dia dalam keadaan menunduk, so memang tak nampak muka lah cerita dia. So lepas beberapa ketika macam tu, tiba-tiba si Aisyah teringat akan kisah yang diceritakan oleh Kira berkenaan
wanita misteri yang terdapat dalam tandas perempuan. Dan pada masa itu Aisyah terus rasa meremang sebab dia dapat rasa yang wanita itu bukanlah student yang dipikirkan. So Aisyah pun cakap, tak apalah, awak sambunglah basuh rambut, saya nak masuk ke dom dah lama ni. Dan seeloknya Aisyah nak keluar, tiba-tiba wanita tersebut tanya pada Aisyah, awak dah tahu ke siapa saya? Sambil mengilai dengan begitu kuat, Aisyah terus drop baju dia yang dia basuh tu dan berlari keluar sambil menjerit. Tengah dia berlari, tiba-tiba Aisyah terlanggar seorang warden yang tengah buat round check pada ketika itu. Seeloknya Aisyah nampak warden tu, Aisyah terus pingsan tak sedar diri. Dan pada keesokan harinya, Aisyah berada di sebuah bilik medik yang terdapat di asrama tu, dan kelihatan cikgu-cikgunya berdiri di sisinya. Dan time itulah Aisyah demam selama beberapa hari dan disuruh pulang ke rumah sampailah Aisyah berasa sihat untuk pulang ke asrama. Pengalaman yang kedua yang dialami oleh Aisyah berlaku semasa dia tingkatan 3. Dan time tu memasing tengah busy dengan apa lagi, PMR lah time tu kan. Dan Aisyah pun pada ketika itu dah lupa akan insiden yang menyeramkan yang dialami olehnya semasa time dia tingkatan 1. So Aisyah ni ada satu lagi problem is that bila si Aisyah ni terlalu fokus pada study dia, Aisyah ni jadi macam pengotor, betul tak? Katil dalam keadaan semak dengan baju letak merata-rata semua benda tu. So rakan-rakan yang sama dom dengan dia selalu bagi tahu Aisyah, jangan biar bilik dalam keadaan semak. Tak manis lah seorang perempuan muka ayu tapi tak kemas. Again Aisyah ni tak hirau and yelah, dia abaikan benda-benda bagi dia benda tu semua tak penting. So hari demi hari keadaan kawasan katil Aisyah tu makin bertambah semak. Sampailah satu malam ni di mana Aisyah sedang lena tidur, Aisyah dikejutkan seperti ada orang yang cuit kakinya. Terkejut Aisyah dibuatnya dan Aisyah pun cuba cari apa benda yang cuit dia tu. Cari ni cari tak jumpa. So Aisyah pun sambunglah tidur. So pada keesokan harinya, Aisyah dan rakan-rakan yang sama dom dengannya pergilah kelas macam biasa semua benda tu. So selepas kelasnya semua dah selesai, Aisyah dan rakan-rakannya pulanglah ke dom. Tapi apa yang mengejutkan adalah Aisyah perasan yang kawasan katil dia semua berada dalam keadaan yang kemas. Aisyah tadi berasa pelik. Ada warden ke yang masuk dalam bilik dan kemas semua barang-barang aku ni? Namun bila Aisyah try lah tanya semua warden-warden yang ada kat kawasan tu, tak ada satu pun yang kata yang diorang masuk ke dom Aisyah ni. Aisyah pun berasa pelik, siapa lah kemas kawasan ni kan? Lalu Aisyah pun malah nak layan. Dia pun macam biasa sambung belajar. Dan sekali lagi hari demi hari, malam demi malam, keadaan kawasan si Aisyah ni kembali semak macam dulu. Dan rakan si Aisyah ni tegur lah, Aisyah, kau boleh tak kemas tempat kau ni? Semak lah. Kau cuba nak bela lipas ke apa? Sampai tahap gitu kotornya. So Aisyah ni seperti biasa mengabaikan nasihat rakan-rakannya dan teruskan study dia. Sampailah satu malam apabila diorang semua di dom dah masuk tidur, namun Aisyah masih lagi tengah belajar. Dan jam pada waktu itu dah menunjukkan pukul 1 pagi. Dan Aisyah masih lagi kelihatan belum tidur. Dan tengah si Aisyah ni fokus belajar, tiba-tiba Aisyah terdengar seolah-olah ada bunyi seperti orang berjalan di luar. Aisyah pun cubalah nak dengar betul-betul kot ada orang yang dekat luar. And time tu lah dia terdengar hentakan kaki sebanyak 3 kali. Dan jantung si Aisyah dah start berdebar sebab dia teringat akan kisah yang dikongsikan oleh Kira. Dan Aisyah cepat-cepat simpan semua buku dia dan dia sorokkan diri di dalam selimut. Ketika dia tengah selimutkan badan dia, Aisyah tiba-tiba terasa seperti ada sesuatu yang cuba gerakkan dia. Dan pada waktu itu Aisyah masih sorokkan diri dia dalam selimut, sehinggalah dia terdengar suara yang dikenali cuba kejutkan dia. So Aisyah ni ingat kot kawan dia lah, sebab dia tahulah kot itu suara rakan dia. And time tu Aisyah dah rasa lega lah, ini suara Kira ni. Time tu baru dia teringat itu suara Kira.
Aisyah pun buka selimutnya. Apabila dia buka selimutnya, alangkah terkejutnya Aisyah apabila dia nampak ada satu susuk wanita yang sedang berdiri di atas katilnya sambil memegang kepala suaminya. Wajah wanita tersebut dalam keadaan sedih sambil lidah terjelir keluar sambil tanya Aisyah, mana badan suaminya? Aisyah pada ketika itu terus menjerit dan semua orang di dom tu bangun dalam keadaan terkejut dan lihat si Aisyah ni berada di dalam keadaan histeria, non-stop menangis, menjerit sampai salah satu dari student cuba panggil warden untuk datang untuk tengokkan keadaan si Aisyah ni. And seeloknya warden sekolah itu dipanggil, warden tersebut bergegas ke bilik dom si Aisyah dengan beberapa guru yang lain. And time itulah mereka lihat yang Aisyah berada di dalam keadaan histeria. And nasib baik warden tersebut pandai menguruskan situasi dan berjaya menenangkan Aisyah. And elok lepas semua benda tu dah settle, Aisyah obviously demam panas dan again dihantar pulang ke rumahnya sebab ialah ada insiden yang dah berlaku ke atas dirinya. So lepas insiden tersebut, Aisyah pun minta untuk dikeluarkan dari sekolah itu lepas selesainya PMR. So elok settle semua exam-exam dia tu, Aisyah pun pack barang-barang dia and tinggalkan sekolah berasrama itu. And Aisyah tahu kedua ibu bapanya kecewa yang Aisyah nak keluar daripada sekolah tersebut. Sebab sekolah tu hanya orang kata top-top je yang pergi kat situ. Tapi yalah, Aisyah dah tak sanggup stay lagi di sekolah tu yang mempunyai banyak insiden-insiden yang aneh dan menyeramkan. So begitulah pengalaman yang dialami oleh Aisyah yang belajar di sekolah asrama tersebut. Dan dikatakan lepas insiden tu, Aisyah dah banyak berubah tapi lebih daripada segi kebaikan lah, bukan dia teruk lah, right? And yes, aku tak nafikan ada je makhluk-makhluk macam ni yang berada di asrama lah, tapi tak semestinya di asrama. Rata-rata lah mereka ni berada kan non-stop, tiba non-stop. So aku harap korang semua terhibur dan sekiranya anda suka dengan kisah yang aku kongsikan pada malam ni, jangan lupa tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya memana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So Shadows ingin berpesan, ambillah segala pengajaran yang kita boleh dapat dari kisah pada hari ini. And also Shadows ingin mohon maaf sekiranya ada kekurangan dengan kisah yang Shadows kongsikan, dan sekiranya ada kekurangan, Shadows akan cuba sebaik boleh untuk perbaikinya. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Okay, nak gerak layan jurnal Risa pula. Alright, jangan lupa ya, kasih layan jurnal Risa.